Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Badariah binti Saibeh. Seterusnya, kami kumpulan yang ke-9 akan meneruskan pembentangan SDG. Tema yang ketiga iaitu Good Health and Wellbeing. Oleh itu, tajuk kami adalah tajuk yang telah kami pilih, kesan keganasan seksual terhadap kesihatan fizikal dan mental wanita. Seterusnya, saya akan memperkenalkan nama-nama ataupun ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri Nur Syairah binti Wahab selaku ketua. Yang kedua, Muhammad Idham Hazim bin Mat Sabri. Yang ketiga, Nur Farah Syahira binti Azhari. Yang keempat, Nur Ain Akilah binti Osman. Yang kelima, Siti Nuraisah binti Jusid. Dan yang keenam, S. Olivia Sansu. Seterusnya, kita beralih kepada definisi. Apa itu gangguan seksual? Menurut Unit Pengurusan Psikologi Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia pada tahun 2007, definisi gangguan seksual adalah suatu perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Seterusnya, terdapat 5 jenis gangguan seksual. Yang pertama adalah gangguan secara visual. Penggunaan bahasa lucah melalui perbualan berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, pujian atau mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan ataupun aktiviti seksual. Yang kedua adalah gangguan secara isyarat iaitu bukan secara lisan. Ia dipamerkan melalui sikap atau perlakuan yang memberikan maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat yang lain. Yang ketiga, gangguan secara visual. Di mana perlakuan menghantar nota, surat, email, SMS, MMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsur seksual menggunakan penggunaan apa sahaja peralatan media. Yang keempat, gangguan secara psikologi di mana perbuatan tersebut seperti merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang peralatan komunikasi yang menimbulkan tekanan emosi dan mental. Seterusnya, yang terakhir adalah gangguan secara fizikal di mana mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat sehinggakan orang tersebut berasa kurang selesa di mana adanya perlakuan memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium ataupun meraba sehingga mangsa berasa tersinggung ataupun terhina. Seterusnya, penerangan ringkas matlamat SDG. Kumpulan kami memilih matlamat SDG yang ketiga iaitu Good Health and Wellbeing. Good Health and Wellbeing ini adalah untuk menjamin kehidupan yang sihat dan meningkatkan kesejahteraan untuk manusia. Matlamat SDG yang ketiga ini turut bertujuan untuk mencapai liputan kesihatan sejagat dan memberikan akses kepada ubat-ubatan dan vaksin yang selamat kepada masyarakat. Matlamat SDG ini juga merangkumi kesihatan kanak-kanak, kesihatan ibu, penyakit HIV dan AIDS, malaria dan penyakit lain. Selain kesihatan fizikal, Good Health and Wellbeing ini juga fokus kepada kesihatan mental, terutamanya wanita yang sering menjadi mangsa keganasan dan gangguan seksual sama ada di rumah, sekolah, media sosial dan tempat kerja. Seterusnya, saya S. Olivia Sansu akan membentangkan dasar kerajaan yang terlibat dalam SDG 3 iaitu dasar keselamatan dan ketenteraman awam. Matlamat dasar ini adalah untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang berdaulat, aman, makmur dan juga akan dihormati di persada dunia. Dengan rakyatnya akan bersatu padu serta berupaya untuk mempertahankan kepentingan nasional. Terdapat beberapa objektif dasar ini, yaitu yang pertama adalah quality dan integrity, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah professionalism, dan yang keempat adalah esprit de corps. Tema dasar ini adalah untuk keselamatan dan ketenteraman awam, tanggungjawab bersama. Tema ini dipilih berdasarkan keperluan bahwa usaha memelihara keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini merupakan sebuah tanggung jawab yang perlu dilakukan secara bersama-sama dan kolektif oleh setiap warga negara di Malaysia.
Dalam SDG 3 ini terdapat beberapa strategi dasar kerajaan dalam SDG 3, yaitu yang sangat berkait rapat dengan keganasan terhadap wanita, dan langkah tersebut adalah untuk menangani jenayah, ekstremisme, keganasan, aktiviti espionage, dan juga jenayah cyber. Langkah ini adalah untuk membentras jenayah ekstremisme, keganasan, aktiviti espionage, dan juga jenayah cyber melalui berbagai program yang bersesuaian secara bersepadu perlu dilaksanakan mengikut senario ancaman keselamatan semasa. Penglibatan sektor swasta dan orang awam adalah kritikal untuk bersama-sama ke arah usaha pencegahan jenayah sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Seterusnya ialah pencapaian matlamat SDG sehingga 2020. Menurut Berita Harian 2020, Malaysia sudah menyediakan 128 indikator atau 52% matlamat pembangunan mampan SDG daripada 247 indikator yang ditetapkan pada tahun 2019. Menurut Datuk Seri Mohamad, Menteri Jabatan Perdana Menteri menyatakan indikator adalah pengukuran kepada 17 matlamat SDG yang bertunjangkan kepada 5 bidang tumpuan, iaitu kemajuan masyarakat, penjagaan bumi, kemakmuran, keamanan dan juga kerjasama. Prestasi SDG negara pada 2019 bertambah baik berdasarkan 17 matlamat yang telah ditetapkan. Namun, terjejas pada tahun 2020 disebabkan oleh kesan COVID-19. Pada tahun 2015, Malaysia komited melaksanakan Millennium Development Goals MDG 4 dan 5, iaitu Reduce Child Mortality dan Improve Maternal Health. Namun sukar kerana trend kematian yang mendata sejak tahun 2000. Malaysia juga telah berjaya menurunkan kadar kematian ibu, Maternal Mortality Ratio MMR, yang mendadak sebelum tahun 2000. Pada tahun 2000 hingga 2012, 28.1 dan 23.2 kematian per 100,000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013, 25.2 kematian per 100 kelahiran hidup dicatatkan. Dan pada tahun 2014, sebanyak 99% kelahiran selamat telah berjaya dicatatkan. Goal ketiga iaitu Good Health and Well-being masih belum berjaya dicapai sepenuhnya di Malaysia. Seterusnya kita akan pergi kepada sorotan kajian lepas. Kajian case yang pertama adalah bertajuk Personal Wanita dalam Industri Pembinaan, Bentuk dan Kesan Gangguan Seksual dari Aspek Fizikal dan juga Psikologi. Dan kajian ini telah dibuat oleh Aryani Ahmad Lafti, Siti Syakira Matnawi dan juga Kamaluddin Bilal pada tahun 2010. Daripada kajian ini terdapat 3 bentuk gangguan seksual terhadap wanita, yaitu yang pertama adalah aspek fizikal, di mana akibat daripada gangguan seksual yang berlaku akan menyebabkan prestasi kerja wanita akan menurun. Menurut Ismail pada tahun 2001 mengatakan, akibat gangguan seksual wanita yang berlaku akan menyebabkan wanita tersebut akan mengalami depression dan juga akan kehilangan minat untuk meneruskan pekerjaan yang dia lakukan pada waktu itu, kerana pada waktu itu juga tubuh badan wanita tersebut akan lemah akibat trauma, dan hal ini akan menjejaskan hubungan sosial wanita tersebut terhadap keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. Dan yang kedua adalah aspek mental, di mana wanita yang mengalami gangguan seksual akan cenderung mengalami emosi yang terganggu dan juga trauma. Dan menurut Taylor pada tahun 2019 mengatakan, wanita yang mengalami gangguan seksual telah menunjukkan peningkatan jumlah psychiatry, yaitu yang bermaksud wanita yang telah mengalami gangguan seksual akan meminta rawatan daripada dokter pakar untuk merawat kesihatan mental. Dan yang terakhir adalah aspek psikologi, di mana wanita yang telah mengalami gangguan seksual akan kehilangan semangat dalam diri mereka untuk melakukan aktiviti harian, yaitu seperti kerja, menjaga keluarga, dan bergaul dengan masyarakat.
Dan hal ini akan memberikan kesan buruk terhadap peningkatan kepada kerjaya wanita tersebut, dan wanita itu akan sukar untuk mencapai kejayaan dalam dirinya. Kajian kes kedua adalah gangguan seksual di tempat kerja dan hubungannya dengan tekanan kerja dan kepuasan kerja oleh Ishak Madsyah dan Lai Li-Ching pada 2001. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia mentafsirkan gangguan seksual sebagai segala pertuturan, tingkah laku, sentuhan fizikal, isyarat secara berulang-ulang yang berunsur seksual di tempat kerja oleh Zaitun 1990. Hexon, McInnes dan Fitzgerald 1992 menyatakan bahawa kesihatan fizikal dan mental mangsa turut terganggu akibat dari pelakuan gangguan seksual. Mangsa juga mengalami kemerosotan dalam prestasi kerja dan menghadapi tekanan kerana perlu berhadapan dengan pelaku gangguan seksual di tempat kerja. Dalam kajian yang dilakukan oleh Ishak Madsyah dan Lai Li-Ching ini, disenaraikan 8 bentuk tingkah laku gangguan seksual yang diterima oleh pekerja. Yang pertama adalah sentuhan yang tidak bermaksud seksual sebanyak 26%, kata-kata berunsur seksual yang bermaksud memuji sebanyak 20%, kata-kata berunsur seksual yang bermaksud mencaci 16%, pandangan atau isyarat seksual yang bermaksud mencaci 12%, pandangan atau isyarat seksual yang bermaksud memuji 10%, paksaan mengadakan dating 7%, sentuhan yang bermaksud seksual 5%, dan paksaan mengadakan hubungan seks sebanyak 4%. Dalam artikel ini menyatakan jenis pelaku gangguan seksual di tempat kerja. Yang pertama adalah rakan sekerja sebanyak 47%, yang kedua penyelia atau ketua sebanyak 34%, yang ketiga majikan 12%, dan yang keempat pelanggan organisasi sebanyak 7%. Gangguan seksual di tempat kerja ini memberi tekanan kerja kepada mangsa kerana perlu berhadapan dengan pelaku setiap kali ke tempat kerja. Selain itu, kepuasan kerja juga semakin menurun dalam kalangan mangsa. Gangguan seksual kerana ia memberi pengalaman yang tidak baik malah mendorong kepada peletakan jawatan oleh mangsa. Gangguan seksual di tempat kerja ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak organisasi dan pihak berkuasa kerana melibatkan kesihatan mental mangsa gangguan seksual. Seterusnya, kajian kes yang ketiga iaitu persepsi pelajar tentang kejadian jenayah terhadap wanita oleh Firdaus binti Ismail pada tahun 2008. Wanita fitrahnya adalah kaum yang sangat lemah dan sering dianiayai oleh mereka yang tidak mempunyai sifat berperi kemanusiaan. Maka wanita yang teranaya akan menjadi lebih sengsara dalam hidup dan dalam keadaan tidak tenteram akibat daripada perbuatan jenayah yang dihadapi oleh mereka. Namun keganasan ialah satu pengabaian ataupun perbuatan seseorang terhadap seseorang yang lain dan ia akan mengakibatkan kesan ataupun kerosakan serta penderaan fizikal, seksual ataupun mental. Termasuk ancaman seperti tindakan, paksaan atau perlucutan kebebasan dengan sewenang-wenangnya. Sama ada berlaku di halayak ramai ataupun kehidupan persendirian seseorang. Menurut Nur Azizah Muhammad Awal 2006 dan dalam Firdaus binti Ismail 2008. Kajian ini juga secara tidak langsung akan memfokuskan tentang aspek keganasan yang berlaku iaitu di mana ia melibatkan jenayah fizikal, seksual dan juga mental. Seterusnya, kesan terhadap fizikal dan mental wanita menurut Firdaus binti Ismail 2008. Kesan terhadap fizikal yang pertama adalah keruntuhan moral dan akhlak. Yang kedua, diri tidak terurus. Yang ketiga, diabaikan oleh masyarakat dan keluarga. Yang keempat, diri merasa tidak suci seperti wanita normal yang lain. Manakala kesan terhadap mental wanita yang menghadapi gangguan seksual ini pula adalah gangguan fikiran iaitu stres, perasaan takut apabila berseorangan, merasa lemah apabila terserempak dengan pelaku yang melakukan gangguan seksual tersebut dan merasa malu dengan diri sendiri dan keluarga maupun masyarakat. Saya Muhammad Idham Hazri bin Mat Sabri.
Untuk kajian kes yang keempat iaitu punca-punca keganasan terhadap wanita di tempat awam, kajian di Kuala Lumpur oleh Suhaili Syahril dan Adawiyah Ismail 2020. Berdasarkan artikel ini menjelaskan tentang punca-punca keganasan terhadap wanita di tempat awam di Kuala Lumpur. Masalah sosial seperti keganasan terhadap wanita, kehamilan remaja kian meningkat dan mendapat perhatian pelbagai pihak. Menurut Maizatul Akmal 2008, Rabiha 2009, Syaiful Azli 2010 dan Maznah Daud 2013. Keganasan boleh disamakan dengan penganiayaan yang dilakukan dalam 5 bentuk iaitu penderaan fizikal, psikologi, emosi, sosial, seksual dan keuangan. Kajian menggunakan teknik borang soal selidik dan diedarkan kepada 253 orang responden di seluruh jabatan Kerajaan Kuala Lumpur. Terdapat 19 soalan yang dikemukakan. Dalam artikel ini, terdapat 3 yang tertinggi yang menjadi punca terhadap keganasan wanita. Yang pertama ialah berkaitan dengan pengambilan dadah. Menurut artikel ini, yang tertinggi iaitu 64.8% responden sangat bersetuju bahawa pengambilan dadah boleh mempengaruhi seorang lelaki untuk bertindak ganas terhadap wanita. Hasil data ini disokong oleh agensi dadah kemasaan di mana jumlah perotor jenis dadah di Malaysia ialah sebanyak 26,791. Di sini dapat disimpulkan bahawa walaupun berlaku penurunan mengikut tahun 2006 hingga 2007, namun kadar penagih dadah dalam kalangan rakyat Malaysia tetap membimbangkan. Seterusnya, punca keganasan terhadap wanita yang kedua tertinggi. Menurut kajian Nur Saadah 2007, seramai 149 responden iaitu 58.9% dan menjadi yang kedua tertinggi. Responden bersetuju bahawa tidak yakin dengan Allah merupakan penyebab utama berlaku masalah sosial dan mudah mengikut hawa nafsu. Ramai umat Islam yang menyimpan jauh dari ajaran agama dengan melakukan pelbagai gejala sosial. Akibat daripada kurangnya nilai iman dan akhlak dalam diri, maka gejala sosial dan kes keganasan terhadap wanita menjadi semakin parah. Seterusnya, punca-punca keganasan yang ketiga tertinggi terhadap wanita adalah 58.1% sangat bersetuju keganasan terhadap wanita boleh terjadi apabila lelaki berada di bawah pengaruh arak. Arak boleh menyebabkan kematian dalam pelbagai cara seperti keganasan, kemalangan, keracunan toksik dan sebagainya. Menurut Kobyliski 2012. Selain itu, WHO 2007 juga telah menonjolkan kesan mara bahaya sosial yang dikaitkan dengan minuman keras iaitu masalah hubungan interpersonal dan keluarga, masalah kerja, jenayah, keganasan dan keterpinggiran sosial. Menurut artikel ini, terdapat kesan yang dinyatakan. Menurut daripada Jabatan Kajian yang tertinggi dalam kajian ini telah membuktikan bahawa terdapat 3 punca utama yang menyebabkan keganasan terhadap wanita. Antaranya ialah pengambilan dadah boleh mempengaruhi seseorang lelaki untuk bertindak ganas terhadap wanita. Kurangnya penghayatan agama dalam kalangan anggota masyarakat akan menyebabkan keganasan terhadap wanita. Dan seterusnya, keganasan boleh terjadi apabila lelaki berada di bawah pengaruh arak. Insiden keganasan terhadap wanita akan meninggalkan kesan buruk ke atas mangsa. Mangsa akan menanggung kesengsaraan akibat kecederaan fizikal, masalah kesihatan di samping mengalami trauma akibat gangguan mental dan emosi seperti rasa takut, tekanan perasaan dan rasa rendah diri. Bagi mangsa rogol, di samping kecederaan fizikal, mangsa juga menanggung risiko kehamilan, jangkitan penyakit HIV atau AIDS serta penyakit kelamin. Trauma yang dialami akibat dipandang hina oleh masyarakat dan kehilangan harga diri akan meninggalkan kesan buruk kepada wanita sepanjang hayat mereka. Keganasan yang berlaku turut memberi implikasi kepada wanita dan membuatkan mereka menyisihkan diri serta akan menjadi individu yang agresif atau pasif. Seterusnya, saya Siti Nur Aisyah binti Jusid akan membentangkan tajuk artikel yang telah saya pilih iaitu
Jenayah Menggugat Kelestarian Wanita oleh Asbah binti Razali et al. 2017. Berdasarkan artikel ini, penulis telah menjelaskan bahawa peningkatan kes-kes jenayah yang melibatkan wanita pada masa ini semakin meningkat, khususnya di Malaysia. Kes ini termasuklah kes cabul, rogol, ragut, keganasan rumah tangga, pembunuhan, penderaan dan masalah pemerdagangan manusia. Perkara ini amatlah membimbangkan kerana kelemahan wanita telah menjadikan mereka sebagai sasaran utama sama ada dalam bentuk keganasan ataupun mangsa eksploitasi daripada pihak tertentu. Perkara ini turut dibuktikan melalui statistik yang diperolehi daripada PDRM mendapati jumlah kes jenayah yang melibatkan wanita semakin meningkat saban tahun. Seperti mana angka statistik yang telah dipaparkan dalam slide ini jelas menunjukkan tiada penurunan kes. Seperti mana saya katakan sebentar tadi, kes-kes jenayah ini termasuklah kes cabul, rogol, ragut, keganasan rumah tangga, pembunuhan, penderaan dan masalah pemerdagangan manusia. Contohnya, wanita dijadikan sebagai keldai dada dan terlibat dalam aktiviti pelacuran. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia 2016. Justru itu, pada pandangan saya, kes tersebut secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan keganasan seksual terhadap wanita sehingga memberi kesan kepada fizikal dan mental wanita. Antara kesan tersebut, pertama, menjejaskan kestabilan psikologi wanita. Kedua, memusnahkan rasa kepercayaan terhadap individu yang sepatutnya melindungi mereka. Ini disebabkan mangsa jenayah merupakan mangsa hasil perbuatan ahli keluarga sendiri ataupun kenalan. Keadaan inilah yang juga mencetuskan keadaan mangsa merasakan diri mereka tidak lagi mempunyai pergantungan hidup. Seterusnya, beralih kepada beberapa contoh kajian kes dari luar negara. Untuk kajian yang pertama oleh Kesatuan Agensi Eropah untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2014 mendapati kira-kira 47% wanita di Finland dikatakan mengalami masalah gangguan seksual dan ada 9 daripada mereka menjadi mangsa pendarahan seksual. Manakala 52% wanita di negara Denmark pula adalah mangsa penderaan seksual secara fizikal. Seterusnya, bagi kajian yang kedua pula daripada UNICEF menunjukkan wanita di Australia telah menjadi mangsa rogol sejak berusia 15 tahun. Statistik yang diperolehi menunjukkan sebanyak 16.4% wanita telah menjadi mangsa rogol individu yang mereka kenali, termasuk pasangan sendiri. Hasil kajian mendapati lebih 70% serangan seksual di negara itu dilakukan oleh ahli keluarga, rakan-rakan atau pasangan dan rakan sekerja. 29% wanita menjadi mangsa rogol hasil perkenalan di media sosial. Akhir sekali, kajian kes dari Rekod Jenayah Kebangsaan NCRB di India menunjukkan bahawa jenayah seksual terhadap wanita di negara tersebut telah meningkat sebanyak 7.5% sejak tahun 2010. Berdasarkan purata statistik, kes rogol di India berlaku setiap 20 minit. Di New Delhi adalah antara bandar yang mempunyai jumlah tertinggi kes rogol yang dilaporkan. Berikut adalah langkah kerajaan Malaysia dalam menangani jenayah terhadap wanita. Salah satunya RMK ke-5 yang menjadi teras utama dalam mengatasi masalah jenayah terhadap wanita selaras tujuan meningkatkan kualiti hidup kaum wanita di negara ini. Rancangan ini diteruskan dalam Rancangan Malaysia yang ke-7 juga merupakan rancangan Malaysia pertama yang mula mengetengahkan aspek jenayah dalam pembangunan negara dan agenda pengurangan jenayah terhadap wanita diteruskan kepada RMK 8, RMK 9 dan RMK ke-10.
Malah sejak tahun 2009 lagi, Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita juga menjadi program kebangsaan dalam usaha menangani jenayah terhadap wanita di Malaysia. Akhir sekali, Kementerian melalui Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga MPWK juga melaksanakan program-program mengenai pendiskriminasian wanita, seminar menangani keganasan dan program literasi undang-undang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran di kalangan masyarakat mengenai peranan mereka bagi membentras keganasan terhadap wanita. Sekian dan terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan oleh Nur Ain Aqilah. Seterusnya ialah kajian kes ke-6, kesan terapi psikospiritual Islam terhadap kesihatan rohani. Satu tinjauan kajian yang telah dijalankan oleh Wan Fatimah Zahra Wan Yusof dan Muhammad Zaidi Muhammad Amin pada tahun 2020. Menurut Al-Qushairi 2017, disiplin psikospiritual Islam bermula sekitar 3 Hijrah atau 9 Masihi dan pendekatan ini sejajar dengan perkembangan Islam sendiri yang bermula sejak zaman Nabi Muhammad SAW dari sumber Al-Quran dan juga Sunnah. Terapi psikospiritual Islam terhadap kesihatan rohani dikenal pasti dapat memberi kesan terhadap tubuh dan digunakan dalam perawatan penyakit mental, rohani, moral dan juga fizikal. Menggunakan kaedah yang telah digariskan dalam Islam seperti Al-Quran, Sunnah dan amalan para salafus soleh terhadap masa keganasan seksual. Terapi ini juga dilihat sebagai sebuah alternatif yang sesuai digunakan untuk membantu pesakit mengatasi cabaran kepincangan rohani dan juga menggalakkan semula kekuatan diri mereka. Antara amalan yang dipraktiskan dalam terapi ini ialah amalan terapi tawakal. Tawakal menurut Imam Al-Ghazali merujuk kepada pengendalan hati kepada Tuhan yang Maha Pelindung dari segala sesuatu yang tidak dapat keluar dari ilmu dan kekuasaannya, sedangkan selain Allah tidak dapat membahayakan dan tidak memberi manfaat. Menurut Syekh Ahmad Farid, tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah semata-mata, percaya kepada Allah semata-mata, senang kepadanya semata, kerana ia tahu bahawa keperluan, keberhasilan dan semua kebaikan ada di tangannya semata. Kesimpulannya, keganasan terhadap wanita adalah perbuatan penganiayaan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan dalam pelbagai cara. Ianya meliputi semua bangsa, agama, pendapatan, kelas dan budaya. Kes keganasan terhadap wanita seperti rogol, gangguan seksual, keganasan rumah tangga, ragut dan lain-lain semakin membimbangkan pada masa ini kerana ianya bukan hanya mengakibatkan kecederaan fizikal dan mental kepada mangsa tetapi juga boleh mengakibatkan kematian. Keganasan terhadap wanita boleh diertikan sebagai apa-apa tindakan keganasan yang berdasarkan gender yang mengakibatkan atau kelihatan boleh mengakibatkan kecederaan fizikal, seks, psikologi atau mengakibatkan penderitaan kepada wanita.